Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Okay, hari ini kita sambung topik seterusnya iaitu subtopik 2.53. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 1, 2, 3. Mengenal pasti komponen, reka bentuk, aquaponik. Mengenal pasti komponen aquaponik. Okay, komponen aquaponik yang pelajar boleh tahu adalah komponen aquaponik, contohnya adalah apa yang ada, tangki ikan. Okey, lepas tu bekas tanaman, media tanaman, sistem pepaipan, pam air dan juga penapis. Okey, tangki ikan. Tangki ikan adalah berfungsi sebagai tempat untuk memelihara ikan. Jenis tangki yang digunakan ialah kolam, simen, akuarium, kolam fiberglass dan drum plastik. Saiz tangki yang dipilih mestilah bersesuaian dengan saiz untuk jumlah tanaman. Okey, seterusnya adalah pelajar mesti mengenali bekas tanaman ataupun grow beds, di mana grow beds adalah tempat untuk menanam tanaman. Digunakan dalam sistem aquaponik pasang surut atau kitaran sebagai proses pengawalan air. Seterusnya, komponensi media tanaman, di mana media tanaman terdiri daripada batu kerikil, rock wool, perlite, hydroton ataupun dan juga kokopit, di mana ia digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Perlu mempunyai ruang udara yang baik serta berdaya tahan untuk menghasilkan tanaman yang subur. Seterusnya di sistem pepaipan, di mana dalam sistem pepaipan ini, sistem pepaipan digunakan untuk menerangkan kitaran dan sistem aquaponik. Paip digunakan untuk menyalurkan air daripada tangki ikan ke bekas makanan dan menyalurkan semula kepada tangki ikan tersebut. Seterusnya, kita mesti mengenali bahan-bahan penyambung paip. Okey, muka surat 125 dalam buku teks kamu juga ada. Okey, iaitu yang pertama siku 90 darjah pengecil. Nampak tak? Dia punya 90 darjah pengecil. Kenapa pengecil? Hujung ni besar kan? Hujung ni kecil. Jadi siku 90 pengecil. Palam. Okey, ataupun poly end cap. Okey, grommet. Kita mengenali grommet. T sama. Kenapa T sama? Penghubungnya hujungnya adalah diameternya adalah sama. Jadi kita panggil T sama, bentuk T. Siku 90 darjah sama. Kerana hujung dan hujung ni dia diameter dia sama besar. Okey. Berbeza dengan T pengecil tadi. Okey, yang ni besar, yang ni lebih luas, yang ni kecil. Jadi siku 90 darjah pengecil. Yang ni siku 90 darjah sama. Siku 90 darjah, okey. Sama ni elbow Palam, T sama, T pengecil. Rupa. Okey, nama sama tapi berbeza dari segi bahan binaan dia lah.
Daripada apa, sumber apa? Okey, 2.53 juga. Kita mesti mengenali pam air. Okey, pam air di mana pelbagai jenis pam air kan. Okey, jadi digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman secara menegak. Pemilihan pam ini adalah mengikut kesesuaian saiz tangki atau bekas tanaman. Seterusnya, kita mengenali penapis. Okey, penapis. Di mana cikgu rasa kamu pun dah biasa yang bela ikan tu mesti tahu dah. Okey. Penapis mekanikal fungsinya adalah menyingkirkan pepejal. Penapis biologi, penukaran arwah air. Penggunaan penapis dapat menjamin kualiti air yang baik serta dapat mengelakkan pam daripada tersumbat. Okey, jom seterusnya subtopik 2.54 di mana kita tengok macam mana cara melakar reka bentuk aquaponik. Sebab pelajar mesti melakar dahulu sebelum membina contoh reka bentuk aquaponik. Okey, selepas kita belajar secara teori, sepatutnya pelajar membina sistem ini sebagai subtopik seterusnya lah. Okey. Jadi 2.54 ni sebelum melakar sebelum membina kita mesti tahu macam mana pemilihan reka bentuk aquaponik dan kita mesti melakar. Okey. Okey, ni cara melakar ni mesti bentuk 3D. Dan lakaran itu mesti bermaklumat. Okey. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 126. Okey, hari ini cikgu nak pelajar melakar terlebih dahulu reka bentuk aquaponik yang pelajar merancang untuk membina. Okey. Jadi, selepas video pengajaran ini, cikgu nak pelajar melakar cantik-cantik satu lakaran 3D reka bentuk aquaponik. Pelajar boleh rujuk slide yang cikgu bagi ataupun dalam buku teks muka surat 127. Di mana lakaran reka bentuk aquaponik, ia mesti bermaklumat berlabel. Okey. Dan cubalah. Okey. Ini dia colour lah. Okey, lebih cantik. Kalau dalam buku teks kamu, ia tak colour. Okey, jadi bergantung pada kamu yang mana kamu nak buat. Okey, lepas tu kita nyatakan apakah elemen dan juga prinsip yang digunakan dalam lakaran reka bentuk aquaponik. Pilih satu lakaran yang mudah untuk pelajar buat. Pilih muka surat 127. Lakaran reka bentuk aquaponik seterusnya. Okey, setiap lakaran mesti ada nyatakan apakah elemen, prinsip dan labelkan setiap bahagian. Okey. Jadi sesuatu produk yang kita hasilkan mesti kita membuat lakaran. Okey. Jadi hari ini pelajar mesti melakar satu reka bentuk aquaponik. Okey. Selepas kita melakar reka bentuk aquaponik itu, pelajar harus menganalisis lakaran reka bentuk sistem aquaponik. Contoh, pelajar mesti ada satu jadual analisis elemen lakaran. Okey.
Okey. Dalam jadual analisis prinsip lakaran, contoh nyatakan semua prinsip yang kita telah pelajari. Lepas tu, kita tandakan ada atau tidak elemen tersebut dalam lakaran yang dihasilkan. Okay, setelah itu, setelah pelajar menganalisis setiap lakaran yang dibuat, okey, dah siap. Langkah seterusnya, pelajar dah merancang kan nak buat reka bentuk aquaponik. Jadi 2.56 ni pelajar membina. Maksudnya inilah amali dalam subtopik ini. Membina model reka bentuk sistem aquaponik yang pelajar pilih. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 132 dan 133. Di mana kita mesti tahu mockup. Okey, mockup ni maksudnya dihasilkan sebelum produk berfungsi sebahagian dibina. Okey, model berfungsi sebahagian dihasilkan selepas mockup dibina. Okey, model berfungsi dihasilkan selepas produk berfungsi sebahagian dibina. Okey, mockup juga dibina menggunakan bukan bahan sebenar. Dan mockup juga tidak berfungsi sepenuhnya. Ini istilah model yang perlu pelajar tahu. Apakah istilah kategori 3 model yang pelajar tahu, iaitu 1 mockup, model berfungsi sebahagian dan model berfungsi. Okey, contoh model dibina menggunakan bukan bahan sebenar. Contoh dalam bengkel kita menggunakan mounting board. Jadi contoh kita nak buat satu model, kita hanya membina menggunakan mounting board kertas keras tu. Okey, yang sebenarnya untuk bahan yang sebenar kita guna benda lain. Itu kita panggil model mockup. Okey, kat sini dia nak membezakan nama model mockup, model berfungsi sebahagian dan model berfungsi. Okey, tidak berfungsi sepenuhnya. Okey, ini model yang paling simple lah. Model berfungsi sebahagian tidak semestinya dibina menggunakan bahan sebenar. Beberapa komponen berfungsi seperti produk berfungsi sebenar. Maksudnya dia membuat satu model ni separuh berfungsi secara sebenar dan tidak semestinya bahan yang dia guna pakai ni adalah bahan yang sebenar. Itu model berfungsi sebahagian. Manakala model berfungsi dihasilkan selepas produk berfungsi sebahagian dibina menggunakan bahan sebenar dan berfungsi sepenuhnya. Okey, penghasilan model dibahagi kepada 3 langkah utama, iaitu ini langkah yang memang biasa kita nak membina model, memang langkah inilah yang kita perlu lakukan. 1, mengukur, menanda dan memotong bahan. 2, membina dan mencantum bahagian-bahagian produk. 3, membuat kemasan. Okey. Ini contoh model yang perlu dan mesti pelajar buatlah. Okey, dan cikgu yakin pelajar yang dapat buat ni, okey, cikgu akan bagi dia TP5 dan TP6. Projek ini tak semestinya di bengkel boleh buat, tetapi kamu juga boleh buat di rumah. Contoh dia buat satu akuarium ni, satu bekas, dia menggunakan baku plastik tu, dia membuat sistem raf. 2 sistem raf dalam satu tempat. Okey. Ini pelajar ni, cikgu dah tunjuk contoh. Ini contoh model yang pelajar buat. So, kepada pelajar yang boleh buat sistem model reka bentuk sistem aquaponik ni, pelajar boleh dokumentasikan evidence ini dalam bentuk video dan juga dalam bentuk bergambar.
pastikan lakaran itu dibuat terlebih dahulu berserta dengan ada maklumat sistem, model reka bentuk sistem aquaponik yang mana yang pelajar pilih, labelkan. Contoh ni sistem NFT, satu takungan yang sama. Okey, ini contoh lagi. Cikgu bukan nak suruh buat yang besar-besar pun, cikgu nak suruh buat yang simple-simple je. Janji tugasan tu kamu buat. Okey. Tempoh yang diberikan dalam masa seminggu hingga 2 minggu. So pelajar boleh fikir apa kreativiti pelajar nak buat. Ini 3 contoh yang cikgu dah tunjuk contoh. Boleh ambil sebagai panduan dan pelajar boleh membuat model reka bentuk sistem aquaponik. Dokumentasikan dalam bentuk gambar ataupun video pendek. Okey, serta dengan maklumat. Okey. Ini contoh. Seterusnya, simple sahaja. Ini bekas. Okey, dia menggunakan medium hydroton. Biasa medium ini kita beli kat kedai ikan lah. Okey, apa yang ada yang mudah yang kamu boleh buat di rumah kamu. Okey, ini beserta lakaran. Sertakan lakaran dengan model. Okey, ini contoh lagi. Pelajar-pelajar ni dia buat di rumah. Okey, buat di rumah masing-masing dan tunjuk. Okey, kepada pelajar yang berjaya buat ni, cikgu akan bagi penilaian sama ada TP5 dan pelajar layak untuk mencapai TP6 untuk subtopik ini. Okey. Okey, ini contoh lagi. Cikgu tunjuk contoh ni supaya pelajar ada idea nak buat sistem apa. Kebanyakan sistem pelajar pilih adalah menggunakan sistem raf, paling mudah. Okey, ni dia menggunakan polisterin yang tebal, dia letak, dia ukur. Okey, cawan plastik, dia tanam. Dan dia pun melukis, gunakan kertas lukisan yang besar. Okey, dan membuat lakaran 3D seperti yang ni. Cikgu nak pelajar buat macam ni lah. Macam ni lah, ada lakaran, ada model dan bukti menunjukkan pelajar buat lah. Okey, ini contoh. Tapi biasa cikgu akan bagi tugasan ni 2 atau 3 orang. Tapi dalam musim PKP ni cikgu nak pelajar membuat sendiri di rumah. Dalam tempoh 1 hingga 2 minggu. Pelajar membina model reka bentuk sistem aquaponik. Penilaian akan dibuat berdasarkan pada kriteria yang berikut. Okey. Kecenderungan. Okey, cikgu akan nilailah inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Kreativiti idea dalam menghasilkan reka bentuk atau kaedah baru atau fungsinya diperbaiki untuk memberi manfaat dalam penggunaan. Okey, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan, daya produk yang boleh mempengaruhi pengguna atau membawa mesej tertentu bagi memberi nilai tambah kepada produk dan pengguna. Ciri-ciri mesra alam yang terdapat dalam reka bentuk produk sama ada melibatkan pengguna atau persekitaran. Kecenderungan fungsi dan praktikal. Kekuatan bagi sasaran penggunaan, keperluan semasa dan penyelesaian masalah. Kekuatan kualiti kebolehpasaran, idea reka bentuk dapat menerangkan kebolehan pembuatan, rupa bentuk, penggunaan bahan, teknologi dan kebolehpasaran. Ergonomik, mengimbangi interaksi penggunaan di antara pengguna dan persekitaran dengan produk serta fizikal atau psikologi, contoh keselesaan, memudahkan penggunaan atau ciri-ciri keselamatan. 2.58 mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem aquaponik yang lebih efisien. Penambahbaikan yang dibuat perlu mendapat kelulusan pelanggan.
Reka bentuk akhir dilakukan setelah penambahbaikan dipersetujui oleh pelanggan. Contoh penambahbaikan, berbincang bersama pelanggan, mereka mendapati beberapa cadangan menambahkan produk yang telah dihasilkan. Setelah kita buat ni, kita mesti ada penambahbaikan. Contoh menambah pam yang lebih berkuasa. Ini kita boleh berbincang pada customer lah. Okey. Menghasilkan laporan projek reka bentuk sistem aquaponik. Maksudnya pada laporan yang ditulis dalam bentuk folio ni, pelajar mesti menulis tajuk, nama, peragaan, abstrak dan isi kandungan. Ini dalam bentuk folio, tapi cikgu tak cikgu meringankan tugas kamu supaya kamu menghantar gambar ataupun video sahaja. Tapi kalau kamu nak menghantar melalui hard copy, nak tunjuk cikgu, itu tak ada masalah. Cuma dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, cikgu rasa lebih mudah dalam keadaan sekarang. Ini dalam bentuk folio lah, macam buku skrip lah. Okey, sebagai panduan pengenalan, penyataan, objektif, jadual kerja, lakaran reka bentuk, penghasilan analisis elemen, analisis prinsip, ni laporan induk lah. Model reka bentuk, senarai, semak nilai model, bentuk baharu sistem, kekuatan dan kelemahan model. Ini adalah laporan folio ini awak akan dapat membuat secara detail semasa penghasilan produk semasa tingkatan 3 untuk pengambilan markah PT3. Okey. Ini adalah penghasilan produk. Okey, topik penghasilan produk yang awak betul-betul kena buat untuk pemarkahan. Mesti membuat dalam mengikut langkah inilah. Okey, ni contoh pelajar yang dah buat bekas taman. Ini lebih baguslah, lebih kemaslah. Okey. Dia menyatakan sistem reka bentuk apa yang digunakan. Okey, ini kreativiti. Contoh kreativiti pelajar buat. Okey. Tapi cikgu nak pelajar buat di rumah. Okey. Sampai situ je video pengajaran kita kali ini. Cikgu harap pelajar boleh membuat tugasan seterusnya dan rujuk dalam buku dalam tugasan mata pelajaran. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.